أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Baik, jadi pada hari ini insyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita untuk mata pelajaran adab. Jadi kamu semua boleh buka muka surat 42. Kamu boleh buka muka surat 42, kita akan masuk kepada tajuk yang baru. Muka surat 40, maafkan Ustaz, muka surat 40. Kita akan masuk pada tajuk yang baru pada hari ini, iaitu tajuk dia yang kita akan belajar, adab menziarahi kematian dan kubur. Adab menziarahi kematian dan kubur. Jadi kamu buka muka surat 40. Kita nak tengok apakah ada adab yang kita kena jaga ataupun ada adab yang kita kena amalkan sewaktu kita menziarahi orang yang telah meninggal dunia dan juga kita menziarahi ke kawasan perkuburan. Jadi dia ada adab dia. Dia tak boleh buat ikut dan je. Tu bahasa mudah dia lah. Tak boleh buat ikut suka. Dia ada adab. Dia ada tata cara yang kita kena jaga. Baik. Tengok yang pertama di sini. Apa yang dimaksudkan dengan jenazah. Baik. Baik. Jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki, perempuan, kanak-kanak atau dewasa. Itu maksud jenazah. Orang nak sebut jenazah, van jenazah tu. Apa dia jenazah tu? Maksudnya jenazah ini orang yang telah meninggal dunia. Tak kira lah sama ada dia tu lelaki ataupun perempuan ataupun dia tu kanak-kanak ataupun orang dewasa. Ya? Orang Islam yang meninggal dunia. Jadi antara adab yang kita kena amal ialah yang pertama sekali apabila kita mendengar sahaja orang itu meninggal dunia ataupun kita dapat berita, kita main handphone ke ataupun buat apa-apa ke, tiba-tiba ada orang beritahu kata seseorang itu telah meninggal dunia, maka yang Islam ajar ialah kita kena ucap dengan kalimah ini, iaitu Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hafal ucapan ataupun doa ini. Maksudnya apa? Sesungguhnya daripada Allah kami datang dan kepadanya jualah dikembalikan. Ini adalah sunnah. Siapa yang baca doa ni dapat pahala. Bila mana dia dengar orang mati, dia ucapkan ayat ini, maka dia akan dapat pahala. Baik. Kamu tengok muka surat sebelah, muka surat 41. Iaitu, menziarahi orang sakit. Ziarah orang sakit hukumnya sunat dan besar pahalanya. Kawan kita, contoh, dia sakit, dia demam dan sebagainya. Contohlah. Jadi kita sebagai seorang rakan ataupun sebagai seorang sahabat ataupun sebagai seorang kawan yang baik dengan dia, kita pergi ziarah dia. Maka apa hukum dia dekat situ? Hukumnya ialah sunat. Bahkan kita akan diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang bermaksud, berilah olehmu makan akan orang yang lapar dan ziarahilah orang-orang sakit dan bebaskanlah tawanan. Maksudnya Nabi sebut dekat sini, kita kena bagi makan kepada orang yang lapar. Kita sedekahkan makanan kita sikit kepada mereka yang memerlukan. Apakah benda itu menjadi satu kewajipan? Tidaklah menjadi satu kewajipan. Tetapi dia menjadi satu tanggungjawab. Kita ada duit sikit, kita ada makanan lebih sikit, kita tolong orang yang susah. Itulah yang sebenarnya Islam ajarkan kepada kita. Bukannya menjadi seorang yang lupa diri ataupun menjadi seorang yang tamak, tak mau share langsung dia punya barang dia dengan orang ataupun harta yang dia ada dengan orang. Ini Islam tak mau.
Yang Islam ajar, yang Nabi ajar, yang Allah suruh, kita kena apa yang kita ada lebih, kita kongsi dengan orang. Bagi makan dekat dia kalau dia memerlukan makanan. Dan ziarahlah orang-orang sakit. Orang yang sakit, Nabi anjurkan untuk kita pergi ziarah. Tapi dengan situasi sekarang ni, dengan kita ada wabak COVID-19, tak boleh ziarah lah. Sebab nanti virus tu boleh merebak kat kita pula. Jadi cukuplah kita berdoakan sahaja kepada dia. Okay? Tengok yang seterusnya. Orang yang menziarahi orang sakit, sebaiknya jangan duduk terlalu lama. Orang yang ziarah orang sakit, contohnya macam kamu. Kamu pergi ziarah orang sakit, jangan terlalu lama. Sekejap cukup. Sebab kita ganggu masa dia untuk dia berehat. Kita ganggu masa dia untuk dia nak pulihkan keadaan dia. Jadi cukuplah sekadar kita tanya khabar, tanya keadaan dia, bagi makan sikit, dah cukup. Tak payah duk sembang pasal cerita kartun semalam, tengok cerita apa, tak payah. Benda tu mengarut. Okey? Yang seterusnya, orang yang ziarah boleh memberi nasihat kepada orang yang sakit supaya bersifat sabar dan redha atas qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu datang ziarah kepada orang yang sakit, disyorkan ataupun dibolehkan untuk kamu memberi nasihat kepada orang yang sakit tadi ni. Contoh dia sakit, dia kemalangan jalan raya ke, kamu pun pergi ziarah. Kamu kata dekat dia, sabar lana, sabar. Ini semua ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sabar, kita akan dapat ganjaran yang setimpal. Nasihat dia macam tu supaya apa? Supaya dia ada satu rasa motivate. Dia ada satu rasa semangat untuk dia teruskan kehidupan dia. Boleh faham? Baik. Yang terakhir, iaitu adab menziarahi jenazah. Jenazah ni siapa dia? Iaitu orang Islam yang telah meninggal dunia. Jadi orang yang dah mati, atau orang yang telah meninggal dunia, dia ada adab dia yang kita kena jaga ataupun yang kita kena buat. Apa dia yang pertama? Ialah mendoakan si mati. Doakan dia. Kalau tak tahu doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Doa dalam bahasa Arab, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, doa. Kalau tak tahu dalam bahasa Arab, baca doa dalam bahasa Melayu. Contoh, ya Allah, engkau ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Berikanlah syurgamu kepada dia, ya Allah. Doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Kalau tak tahu dalam bahasa Arab. Baik, yang kedua, solat jenazah berjemaah. Jadi kita dianjurkan untuk buat solat jenazah dekat dia. Yang ketiganya ialah hendaklah memakai pakaian menutup aurat. Kita pergi ziarah orang mati, jangan duk pakai ikut dan. Ada pakaian dia. Okey. Yang keempat, mengucap takziah kepada keluarga si mati. Kita ucapkan takziah, kita kata kat dia, salam takziah daripada kami sekeluarga. Moga-moga Tuan bersabar dengan ujian ataupun musibah yang melanda Tuan. InsyaAllah semoga arwah ditempatkan bersama dengan orang beriman. Okey, kita bagi salam takziah macam tu dekat dia. Okey. Itu Islam ajar kepada kita. Yang seterusnya, membanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Banyakkan baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan niat kita nak sedekahkan pahala itu kepada si mati. Contoh, kita baca Quran, kita kata pahala Al-Quran ni saya nak bagi kepada yang mati itu. Dan kita doakan dia sekali. Itu antara adab dia. Yang seterusnya, menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Contoh, kalau kita pergi ziarah orang yang telah meninggal dunia, bukan dia yang kena sedia makanan kat kita, tetapi kita lah yang kena memberi makan kepada dia. Dalam keadaan dia tengah sedih, dia tengah berduka cita dengan atas kematian ahli keluarga dia, takkanlah dia sempat nak hidang kita makanan-makanan lagi. Jadi tugas kamu yang datang menziarahi kepada orang meninggal dunia tu, kamu bawa makanan dan kamu sediakan makanan untuk keluarga yang ditimpa kematian tadi ni. Boleh faham? Baik. Dan yang terakhir ialah memberi pertolongan kepada keluarga si mati dalam pengurusan jenazah. Tolong uruskan mayat. Daripada kita mandikan, kafankan, kita solatkan, sampailah dikebumikan, sampailah ditanam, kita bantu segala pengurusan jenazah yang ditimpa oleh keluarga si mati. Ini di antara adab-adab yang kita mesti buat dan kita kena amalkan ketika menziarahi jenazah. Siapa dia jenazah? Iaitu orang yang telah meninggal dunia. Orang Islam yang telah meninggal dunia.
Baik. Jadi untuk hari ini, sampai sini dahulu kita punya pembelajaran dan insya-Allah kita akan bersambung untuk muka surat yang seterusnya, muka surat 43 iaitu kubur orang Islam. Okey, kubur ni ada banyak jenis. Ada kubur orang Cina, ada kubur orang Hindu, kubur orang Kristian. Okey, jadi yang kita nak belajar minggu depan ialah kubur orang Islam. Baik, yang tu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.